Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada betul-betul di awal Ramadan. Kita antara makhluk Allah Ta'ala, manusia yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk masuk dalam bulan Ramadan, untuk menghidupkan Ramadan, Ihya'u Ramadan. Yang mana Ramadan ini terkenal dengan nama-nama yang berbeza-beza. Ada yang dipanggil Syahrul Ramadan, ada yang panggil Syahrul Quran, ada yang panggil Syahrul Sabar, ada yang panggil Syahrul Barakah, bulan kebesaran Al-Quran, bulan kesabaran, bulan keberkatan, bulan berpuasa, bulan ujian, macam-macam panggilan yang khusus untuk bulan Ramadan. Jadi kita teramat syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah mendaftar sebagai ahli Ramadan, terpilih sebagai ahli Ramadan. Bukan semua orang yang mampu berada di bulan Ramadan dan semua orang terpilih memasuki alam Ramadan. Dan banyak-banyak syukur, banyak memanjatkan syukur kepada Allah Taala kerana kita insan terpilih. Insan yang penuh diberikan Allah keberkatan. Jadi pada awal bicara pada petang ini, di kesempatan yang ringkas ini, saya ingin membacakan firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa dia? Maksud Allah Ta'ala yang berbunyi, wahai orang-orang beriman. Allah seru, Allah panggil orang-orang beriman. Orang yang ada iman dalam hati. Orang yang percaya pada Allah Ta'ala. Orang yang percaya kepada kebesaran Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mari, Allah kata. Mari, orang yang beriman, mari. Sebab di kalangan kita ni ada yang tak beriman. Ada yang percaya, ada Islam tapi tak beriman pada Allah Ta'ala. Di kalangan kita ni ada juga orang yang beriman dan orang yang percaya pada Allah Ta'ala. Di kalangan kita juga ada orang yang yang Islam tapi munafik dengan agama Islam. Jadi Allah khusus panggil pada orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya orang beriman sahaja yang aku seru ayat tersebut. Aku beritahu pada mereka bahawa kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Aku fardukan, aku wajibkan, aku arahkan kamu berpuasa. Sebab apa aku arahkan kamu berpuasa? Sebab orang dulu sebelum kamu pun telah aku arahkan begitu. Orang dulu yang beriman sebelum kamu telah aku arahkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa matlamat akhir daripada puasa ini, daripada Ramadan ini, ialah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu melalui alam Ramadan, kamu melalui madrasah Ramadan, persekolahan Ramadan, ujian Ramadan, kamu berakhir dengan orang yang diberi cop, diberikan scroll, dikombokan oleh Allah Ta'ala dengan bahasa orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama, Allah nyatakan yang mana Allah sebut orang bertakwa ialah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman, pertama orang yang beriman kepada Allah Taala. Orang yang beriman adalah orang yang mendirikan solat. Orang yang beriman, orang bertakwa adalah orang yang menjaga solat. Orang yang bertakwa orang yang menjaga puasa. Orang bertakwa orang yang menjaga zakat dan sedekahnya. Orang bertakwa adalah orang yang beriman pada benda-benda gaib. Jadi ini sifat-sifat orang bertakwa. Sebab tu Nabi SAW memberitahu kepada kita benda yang kita tak tahu. Memaklumkan kepada kita benda yang kita tak tahu tentang Ramadan. Apa ada bulan Ramadan? Bagi orang tak tahu dan tak ingin untuk tahu, mereka tak akan ambil tahu apa keistimewaan Ramadan. Tempat, masa, individu tertentu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kita ambil contoh tentang sesuatu tempat. Tentang solat. Allah beritahu namanya melalui Nabi SAW. Sesiapa yang solat di Masjidil Haram, maka ganjarannya 100,000 kali. Berbanding dengan solat di tempat lain. Faktor tempat Allah mikir. Sesiapa yang solat, Nabi kata, di masjidku, maka ganjarannya ialah 1,000 kali. 1,000 ganjaran. Faktor tempat juga dia berkira. Bayangkan antara Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi.
Kedudukannya 450 km. Tetapi bezanya ratus ribu. Siapa solat sahaja. Solat sunat, solat fardu di Masjidil Haram. Solat sahaja. Solat fardu, solat sunat di Masjidil Haram. Ganjarannya 100,000 kali berbeza dengan orang yang solat di tempat lain. Siapa yang solat di Masjid Nabawi 450 km aja daripada Masjidil Haram, maka ganjarannya hanya 1,000 rakaat, 1,000 ganjaran berbanding solat-solat yang lain. Siapa yang solat di Masjid Al-Aqsa, jauh lagi, maka ganjaran 10,000 ganjaran berbanding dengan solat di tempat lain. Maknanya faktor tempat Allah mikir. Faktor masa juga Allah mikir. Antara bulan-bulan yang ada 12 bulan dalam Islam. Daripada bulan Muharram sampailah Zulhijjah. Ada 12 bulan Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi dalam 12 bulan tersebut Allah mikir bulan Ramadan, bulan kelebihan, bulan manfaat, bulan gandaan, bulan bonus, bulan segala-galanya bulan. Bulan combo. Bulan untuk diselebratekan. Bulan untuk diraikan. Bulan yang buat satu tapi banyak dapat. Nabi menjelaskan pada kita istimewa Ramadan. Apa hadis Nabi? Kata Nabi SAW, seandainya. Nabi begitu seandainya. Maknanya ada kemungkinan tahu dan ada kemungkinan tak dapat. Seandainya manusia ini tahu istimewanya Ramadan, maka mereka akan minta kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, biarlah sepanjang tahun ini Ramadan. Tapi ramai tak tahu. Qalilan ma tashkurun. Kurangnya orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kurangnya orang yang berfikir. Kurangnya orang yang berkata qalilan ma yatafakkarun. Kurangnya orang yang berfikir. Jadi Nabi kata seandainya. Dia sebut seandainya tepatlah apa Allah kata. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman saja yang tahu. Seandainya manusia ini tahu istimewanya bulan Ramadan. Nescaya mereka akan minta 11 bulan yang akan datang. Semuanya Ramadan. Tak ada bulan Muharram lagi. Tak ada bulan Safar. Tak ada Zulhijjah. Zulkaidah. Syawal. Tak ada. Mereka minta supaya sepanjang tahun ini Ramadan bagi orang yang tahu. Tapi bagi orang yang tak tahu, apa yang mereka minta? Ya Allah, alangkah eloknya setiap bulan ni Syawal. Sebelum bulan Ramadan, orang dah berfikir ke arah Syawal. Dah buat persiapan pakaian raya, dah buat persiapan menu raya, dah buat persiapan nak balik raya, dah buat persiapan semua. Belum jumpa Ramadan, baru jumpa Rejab lagi. Dah terfikir. Kadang-kadang masuk Muharram dah terfikir Syawal lah. Seolah-olah mereka minta Syawal ya Allah, alangkah eloknya bulan pertama Syawal, bulan kedua Syawal, bulan ketiga Syawal, bulan keempat Syawal, bulan kelima, seterusnya Syawal. Terbalik. Rasulullah kata, andainya manusia tahu istimewa Ramadan, mereka akan minta Ramadan bulan pertama, Ramadan bulan kedua, Ramadan bulan ketiga, seterusnya sampai Ramadan. Sebab Nabi kata, andainya manusia tahu. Tapi majoritinya tak tahu. Oleh kerana kita sudah berada di bulan Ramadan, seeloknya mukadimahnya pada pertemuan kita, pada perbincangan kita pada sesi yang pertama daurah Ramadan ini, saya nak bicarakan satu perkara yang mudah tentang sahur saja. Tentang sahur. Apa beza sahur agama, apa beza sahur budaya dan adat. Ada ke? Ada. Nanti tuan-tuan perempuan akan tahu. Yang dipanggil sahur, yang dipanggil bukan sahur. Kita sebelum kita bicara sahur, kita nak tahu apa itu sahur. Sahur, S-A-H-U-R, sahur. Para ulama-ulama Islam membahaskan tentang sahur. Antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Athir, Imam Azhari, imam-imam besar membahaskan tentang apa itu sahur. Jadi daripada kesimpulan kata-kata imam-imam tadi mentakrifkan sahur, maka jelaslah sahur inilah makanan segera. Makanan yang ringkas, makan makanan yang ringkas di waktu di hujung-hujung malam. Makanan yang ringkas di waktu hujung-hujung malam. Jadi tepatlah apa yang Nabi kata bahawa sunatnya bersahur iaitu melewatkan sahur, mempercepatkan berbuka puasa. Nabi kata melewatkan sahur, mempercepatkan buka puasa. Hari ini kita nak cerita sahur saja. Sebab Nabi menjelaskan bahawa beza antara umat Islam berpuasa dengan orang-orang terdahulu berpuasa, orang Bani Ahli Kitab dahulu berpuasa, beza tentang sahur. Orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala, sahur mereka, puasa mereka ada sahur.
Orang-orang ahli kitab dahulu berpuasa mereka tak ada sahur. Jadi itulah beza antara kita puasa dengan orang dulu puasa. Allah sebut dalam Quran tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai orang-orang terdahulu berpuasa. Tapi bezanya kamu ada sahur. Jadi sahur ini apa dia? Makan makanan yang segera di akhir malam. Jadi Nabi kata, makanlah, sahurlah kamu di akhir malam. Lewat malam, melewatkan sahur. Sebab apa melewatkan sahur? Nanti kita nak tahu. Kita nak tahu, kenal pasti waktu sahur tu apa dia. Apa yang dia panggil waktu sahur? Jadi bila tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari memahami tentang waktu sahur, barulah saudara-saudari memahami maksud Nabi kata, apa yang Nabi kata, apa yang Nabi sabdakan. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, mengatakan, tasaharu fa'inna fi sahuril barakah. Ini hadis Nabi. Tasaharu. Apa maksud tasaharu? Bersahurlah kamu. Seolah Nabi mujuk. Sahurlah. Nabi tak kata sahur tu wajib. Nabi kata sahur ni sunat. Muakkad. Sahurlah. Nabi suruh begitu. Sahurlah. Kenapa Nabi beria sangat suruh orang Islam bersahur? Sedangkan waktu yang Nabi kata tu makanan sahur ialah makan makanan yang segera di akhir malam. Kenapa Nabi sungguh-sungguh? Sebab Nabi kata, fa'inna fis sahuril barakah. Kan dalam waktu sahur itu ada keberkatan. Keberkatan apa yang ada waktu sahur? Apa yang dipanggil keberkatan? Keberkatan maksudnya kita usaha sikit, kita dapat banyak. Kita minta sikit, kita dapat banyak. Kita makan sikit, kita kenyang banyak. Itu maksudnya sahur. Keberkatan duduk situ. Jadi, kita nak tahu tentang makna sahur. Apa itu yang dipanggil sahur? Waktu sahur tu apa dia? Agak memeranjatkan bila saya terangkan, agak memeranjatkan sebab budaya Melayu, budaya orang Malaysia memahami sahur, dia berbeza dengan yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Satu hadis riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Disebut radhiyallahu anhu maknanya kita boleh faham Allah redha. Disebut Allah redha, dia ahli syurga. Walaupun nama tak dimention oleh Nabi. Tapi radhiyallahu anhu orang yang turut serta dalam perang Badar. Apa yang beliau kata? Bahawa Nabi SAW telah bersabda. Ketika dia menceritakan. Tasakharna ma'a Rasulillah SAW. Thumma kumna ila salah. Qultu kam kana qadur ma bainahuma? Qala khamsina ayah. Nabi, ketika mana kami bersahur dengan Nabi SAW. Selepas kami bersahur dengan Nabi, Nabi bangun. Nabi ajak kita semua bangun untuk solat subuh. Selepas solat subuh, kami ramai-ramai bertanya pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kam kana qadur ma bainahuma? Berapa jarak antara waktu sahur dengan solat subuh? Berapa jarak antara waktu sahur dengan solat subuh? Apa yang Rasulullah kata? Qala khamsina ayat. Bacaan 50 ayat-ayat Al-Quran. Maknanya waktu sahur tak panjang, pendek. Sebelum tu tak dipanggil sahur. Sebelum tu dipanggil malam. Yang dipanggil sahur adalah hujung malam sebelum bertemu subuh. Kadar mana tempoh masa lama yang dipanggil sahur tersebut? Nabi kata khamsina ayat, 50 ayat. Kamu baca ayat Quran, 50 ayat, tempoh masa tersebut, itulah dia jarak antara waktu sahur dengan solat subuh. Jadi, apabila kita renung balik, apabila kita nilai balik hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah ini, seolah-olah dia menerangkan kepada kita dengan penerangan yang agak terbalik. Apa yang saya katakan agak terbalik? Sebab daripada pemerhatian saya, daripada pemahaman saya, daripada pemahaman yang disampaikan oleh Nabi, waktu sahur itu sebenarnya ialah waktu imsak. Yang mana orang-orang tua kita, bapa-bapa kita, orang-orang lain kata waktu imsak masuk, jangan makan. Waktu untuk bersihkan diri untuk solat subuh. Waktu untuk jangan sentuh apa makanan, itu stop, timing dah sampai. Sampai ada yang lebih melampau, masuk imsak saja, dah dikira puasa dah. Tak boleh makan langsung. Minum tak boleh, makan ubat pun tak boleh. Tak, stop. Mana orang kalau ada miss, dia tak makan pil darah tinggi, terlepas miss satu waktu. Dia tunggu waktu buka puasa baru dapat makan pil. Jadi pemahaman kita orang Melayu,
Pemahaman orang yang tidak ada ilmu, bila sampai waktu imsak, waktu itu waktu tidak boleh sentuh sebarang makanan. Tetapi apa yang Nabi jelas kepada kita, waktu imsak adalah waktu sahur yang sebenarnya. Waktu itu yang dituntut untuk kita makan. Waktu itu yang kita tuntut untuk kita mengambil makanan supaya kita meneruskan senang ibadah puasa selepas itu. Waktu itu yang Nabi kata lewatkan waktu sahur. Mana waktu sahur memang sebenarnya lewat. Berapa kadar ni? 15 minit sebelum subuh. Berapa kadar ni? Kemungkinan 20 minit sebelum subuh. Nabi semua buat andaian tentang 50 ayat. Kamu baca Al-Quran 50 ayat. Satu muka surat Al-Quran. Lebih kurang ada 11 ayat. Maksudnya ialah 2 muka surat. Mungkin dah ada 22 ayat. Maksud seterusnya begitu juga. Jadi kita boleh anggarkan lebih kurang membaca Al-Quran. Lebih kurang ada 3 atau 4 muka surat. 50 ayat. Kalau kita baca surah Yasin ada 83 ayat. Maknanya hampir separuh daripada surah Yasin tu. Tempoh masa sahur. Kalau kita surah Sajadah, pendek lagi. Maknanya tempoh surah Sajadah lebih kurang begitu. Jadi, waktu sahur sebenarnya adalah waktu imsak. Di sinilah yang dipanggil keberkatan. Oleh kerana waktu sahur itu pendek, 15 minit lebih kurang atau 20 minit sebelum waktu subuh, apa perlu kita makan? Takkan kita makan roti john yang tak habis malam? Takkan di situ kita nak makan nasi biryani, lauk kambing, atau sup ekor, atau sup tom yam, ataupun sup torpedo dan sebagainya. Sedangkan Nabi kata waktu tu pendek. Di situ ada keberkatan. Masuk keberkatan, kita jangan makan semata-mata makan. Kita ada kena bagikan dua. Satu makan, satu berdoa. Kerana keberkatan situ letak pada doa. Doa yang mustajab letak kat situ. Doa yang paling mustajab letak di situ. Tumpuan kita dalam bulan Ramadan, kita nak doa seolah-olah kita nak doa hanya tunggu Lailatul Qadar. Yang kita tak tahu bila. Dalam tempoh sebulan, kita tak tahu malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam 17, malam 29, malam 25, kita tak tahu. Itu ilmu gaib. Itu perkara gaib yang Allah beritahu pada kita. Benda yang kita tak ketahui. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya malam itu kadang malam yang paling baik yang aku turunkan Al-Quran di dalam. Lebih baik per 1000 bulan. 1000 bulan. Lebih baik ibadah ketika itu. Seolah 83 tahun lebih ibadah hari itu sama dengan ibadah 83 tahun. Jadi doa yang mustajab di situ. Sedangkan Nabi menjelaskan doa mustajab bukan di situ saja. Waktu sahur, waktu sahur, waktu sahur, waktu sahur, waktu sahur, waktu sahur. Kalau 30 hari Ramadan, 30 kali Allah suruh kita berdoa. Waktu sahur, waktu sahur, waktu sahur. Hari ini kita berpuasa. Malam tadi kita dah bersahur. Pagi tadi sebelum subuh kita dah bersahur. Bermula sahur di situ. Dah mula dah. Esok pagi kita akan bersahur sekali lagi. Jadi, apa yang sebaik-baiknya? Makanan apa yang sebaik-baiknya waktu ketika itu? Nabi sebut lagi. Nabi tidak membiarkan kita terkotang kanting berseorangan. Nabi tak pernah biarkan kita tanpa haluan, tak berfikir tanpa haluan. Nabi bantu lagi. Nabi kata, nikmas sahurul mu'min at-tamam. Sebaik-baik pengambilan makanan ketika sahur bagi orang yang beriman. At-tamar. Buah kurma. Nabi sebut buah kurma. Nabi tak sebut kurma ajwa. Sebab orang yang beli kurma ajwa, yang main harganya puluh ringgit. Botak kepala. Orang yang tak mampulah. Tak dapatlah keberkatan tu sebab syarat kurma ajwa. Nabi tak sebut kurma ajwa. Nabi tak sebut kurma Maryami. Nabi tak sebut kurma Yusuf Toyo. Nabi tak sebut. Nabi sebut kurma. Walau sekecil-kecil kurma, semurah-murah kurma, sampai semahal-mahal kurma. Makan. Nikmal sahurul mu'min at-tamar. Makanan yang kamu ambil ketika sahur yang paling baik ialah tamar, buah kurma. Buah kurma. Makanlah buah kurma. Paling baik 3 biji. Sekurang-kurangnya 1 biji. Paling baik 3 biji. Sekurang-kurangnya 3 biji. Sekurang-kurangnya 1 biji. Paling baik 3 biji. Diikuti dengan air segelas. Dah cukup. Kita tak payah panggil pakar nutrisi. Orang pakar nutrisi bagi kita macam-macam kaedah. Macam-macam idea. Ketika sahur jangan makan benda pedas. Ketika sahur jangan makan benda berat. Ketika sahur jangan makan nasi. Dan kita tahu makanlah makanan sebab dia boleh menguatkan tenaga. Kenapa pelik sangat kita bagi makanan yang mahal-mahal? Orang yang pakar nutrisi, pakar makanan menceritakan tentang hal mahal. Rasulullah bagi jalan mudah.
Firman Allah Ta'ala tentang puasa diturunkan kepada Nabi. Nabi mengajar kita tentang puasa. Nabi mengajar kita tentang sahur. Dan Nabi mengajar kita makanan yang terbaik ketika sahur. Tak payah tanya pakar nutrisi. Tak payah buang masa mendengar kata-kata pakar nutrisi. Kita lebih baik mendengar orang yang menerima wahyu direct pada Allah Ta'ala melalui Jibril. Orang yang mengajar kita tentang ilmu puasa. Dah cerita dah sebaik-baik perkara ialah makanlah buah tamar. Sehingga hadis Nabi mengatakan bahawa di rumah orang Islam yang tidak ada buah tamar, maka orang itu dipanggil orang yang muflis. Sengit sangat ke manusia ni. Buah tamar pun tak ada beli dalam rumah. Sengit sangat, Nabi kata. Sengit sangat. Seolah kita gitu. Sengit sangat orang Muslim. Orang beriman yang mengaku Islam. Dan rumah tak ada buah tamar sebiji pun. Maknanya makanan buah tamar, makanan orang miskin sampai makanan orang kaya. Sebab tu bila cerita hal sahur, kita kena faham betul-betul. Permulaan Ramadan, permulaan ibadah puasa bermula dengan waktu sahur. Kita jangan pandang jauh, kita pandang sikit langkah yang pertama. Langkah pertama, langkah 1000 bermula dengan langkah yang pertama. Sekarang kita mula dengan langkah yang pertama. Apa langkah pertama? Sahur itu. Apa maksud sahur? Mengambil makanan yang segera di akhir waktu malam. Bila waktu sahur? Ketika mana menghampiri waktu subuh. Berapa kadarnya? Iaitu lebih kurang 20 minit hingga 15 minit hingga 20 minit. Hadis Nabi kata apa? Kadarnya 50 bacaan ayat-ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran kamu baca, itulah tempoh. Nabi tak sebut berapa minit. Nabi cerita tentang ayat Al-Quran. Normal bagi manusia baca 50 ayat. Jadi, perbezaan kita dengan perbezaan orang yang tak ada ilmu ialah mereka memahami waktu sahur ini adalah waktu imsak. Waktu imsak tak boleh makan apa-apa. Sedangkan Nabi kata waktu imsak itulah waktu sahur. Makanlah. Ambillah makanan. Dalam waktu yang kadar yang pendek, ambillah buah tamar, buah kurma. InsyaAllah tak ada masalah. Kalau kita yakin, kan beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Kita tak yakin pada Rasul ke? Bila Rasul kata buah tamar sudah cukup untuk sepanjang hari kita tak makan, tak apa. So dengan buah tamar boleh menjadikan kita sihat. Dengan buah tamar boleh menjadikan kita ada kekuatan. Kekuatan. Orang dulu berpuasa, dalam berperang berpuasa. Makanan buah tamar. Hayun pedangnya seberat berat pedang. Menunggang kuda dengan susahnya. Berperang menggunakan pertemuan fizikal dengan buah tamar. Kita hidup di luar daripada lingkungan hidup mereka. Hidup kerana penuh dengan kesenangan. Tapi kita tak percaya tentang kata-kata Nabi SAW. Kita tak yakin kata-kata Nabi. Kita yakin dengan pakar-pakar nutrisi. Kita yakin kata-kata orang yang memang berjual beli tentang vitamin dan sebagainya. Orang ni lah komersialkan makanan dan sebagainya untuk ada tujuan komersial. Mendapatkan kekayaan. Semakin ramai pelanggan, semakin tinggilah keuntungan. Semakin terpedayanya manusia, semakin untungnya mereka. Jadi kita kena balik pada kata-kata Nabi SAW. Jadi makan makanan ringkas, apa itu buah tamar. 3 biji cukup. Satu kurang-kurangnya bagi orang tak mampu 1 biji makan. Paksa di. Oh bukan makanan kita. Ini bukan istilah ni makanan orang Arab tak. Ini makanan orang Islam. Nabi kata ini nikmat terbesar Allah bagi orang Islam, Allah bagi buah tamar. Tak kiralah dia tumbuh di negara mana sekalipun. Tak kiralah dia tumbuh di negara. Kalau Nabi kata buah tamar, seandainya buah tamar tumbuh di negara mereka, dia tetap dipanggil buah tamar. Kalau buah tamar tumbuh di negara Israel, dia tetap dipanggil buah tamar. Itu termasuk dengan hadis Nabi. Maka makanan itu makanannya berkhasiat. Makanan yang berkhasiat, lebih masa kita doa. Ya Allah, doa. Sebab tu Nabi mengatakan bahawa seandainya kamu berada di tempat yang terlalu pendek, ringkas untuk kamu doa dan hajat kamu begitu banyak, maka mintalah keampunan pada Allah Ta'ala. Nasib Allah akan bawa semua sekali apa yang kamu tak sempat untuk benar Allah bawa, Allah makbulkan, Allah makbulkan, Allah makbulkan. Jadi cukup sekadar itulah perkongsian kita pada petang ni. Sebelum kita menempuh berbuka puasa, nak kongsi bahawa pentingnya sahur tuan-tuan dan puan. Pentingnya sahur tuan-tuan dan puan. Tasaharu, Nabi kata, fa inna fi sahuril barakah. Ambillah waktu sahur, bersahurlah kamu, paksa diri kamu bersahur kerana di situ ada keberkatan. Dan keberkatan ini Allah beri dengan kita tak nampak. Keberkatan mungkin keberkatan usia, keberkatan umur, keberkatan rezeki, keberkatan kehidupan, keberkatan kesihatan. Banyak lagi Allah nak beri pada kita. Berbuatlah peluang yang ada. Sebab inilah waktu perlumbungan besar-besaran. Waktu dipanggil last COVID dan sebagainya. Banyak ganda nak diberikan pada Allah, oleh Allah pada kita. Jadi syukur sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.